4 langkah untuk selesaikan pelbagai jenis masalah. Ya, hari ini saya akan cakap tentang perkara ini dan saya sendiri mengamalkannya. Saya boleh jamin bahawa masalah akan selesai. Okey, bagi anda yang belum kenal saya lagi, nama saya Mat Musa, berasal daripada Cambodia, tinggal dekat Phnom Penh, dan saya suka share ilmu tentang personal development dan buat video share ilmu bermanfaat. Okey, kalau anda mengalami sesuatu masalah, anda jangan cepat-cepat nak bertindak untuk nak selesaikan masalah tu dengan serta-merta. Just step back, okay? Undur satu langkah, kemudian cari peluang untuk fikir balik tentang hubungan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda perlu cek semula relationship antara anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana, dari segi ibadahnya, dari segi taatnya, dari segi taubatnya dan macam-macam. Anda perlu cek balik hubungan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya muhasabah, okey, muhasabah diri. Anda tinggal dulu masalah anda tu, jangan fikir usaha nak selesaikan masalah tu. Anda perlu fikir balik hubungan anda dengan Allah macam mana. Okey. Kedua, anda perlu lihat masalah tu dari segi anda perlu lihat semua aspek. Anda perlu lihat, contoh ini masalah, anda perlu menghayati, kena lihat masalah tu, kena usaha faham masalah itu. Tengok daripada sini, tengok daripada sini dan sini dan sebagainya. Menghayati masalah tu. Kadang-kadang benda tu bukan sesuatu masalah, cuma sesuatu cabaran saja. Contohnya kalau kita buat kerja, kita berada dekat office dan kita ada rutin harian kita dan macam-macam. Tiba-tiba tempat kerja kita ni kan, bos buat sistem baru. Buat sistem baru tu, dan sistem baru tak kena dengan jiwa kita. Yang tu bukan masalah, itu just cabaran je. Kalau kita betul-betul fokus kan, itu hanya cabaran saja. Jadi kita perlu fikir balik, kenapa, apa kemaslahatan di sebalik sistem tu. Kenapa bos aku tukar sistem? Kalau bos aku tak tukar sistem, apa yang akan berlaku pada syarikat? Dan kalau bos aku tukar tukar sistem, apa yang akan berlaku kemaslahatan ataupun kebaikan pada syarikat? Anda perlu lihat tu dulu. Anda kena ketepikan kepentingan peribadi anda dulu. Anda perlu menghayati, kenapa jadi bos aku suruh aku? Oh, sepatutnya baguslah. Macam tu. Contohnya lah kan. Okey, langkah ketiga. Anda perlu usaha selesaikan masalah tu. Kalau perkara tu hanya cabaran saja, jadi anda perlu cari jalan untuk menghadapi cabaran tu. Contohnya macam kalau tempat kerja kita ditukar timetable, tukar masa. Maksudnya pekerja perlu sampai ke tempat kerja pada awal waktu. Okey, dulu kita boleh sampai ke sana dalam pukul 7, sekarang dia kata pukul 6.30 semua staf kena sampai ke tempat kerja. Okey, itu adalah cabaran lah tu bagi kita. So kita kena usaha ngamkan kehidupan kita ataupun rutin harian kita dengan sistem baru tu. Jadi carilah jalan penyelesaian. Contoh macam dulu kita sarapan waktu pukul 6.30. Okey, sekarang ni kita perlu sarapan awal sikit. Kita kena biasakan diri kita dengan rutin baru. Itu adalah salah satu contoh je lah. Semua ni contoh usaha selesaikan masalah tu dengan hikmah. Okey, sewaktu anda duduk tengah fikir tentang selesaikan masalah, jangan lupa sambil tu anda perlu zikir, supaya idea-idea yang anda akan dapat adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan hasutan ataupun bisikan daripada syaitan. So apabila anda fikir sambil berzikir, syaitan akan lari daripada anda. Kalau syaitan tak ada di sisi anda, insya-Allah keputusan ataupun idea yang anda akan dapat, insya-Allah semuanya bagus. Okey, dan bertindaklah dan anda usaha selesaikan masalah tu bermula dengan bismillah. Okey, langkah keempat.
Okey, langkah keempat adalah doa. Doa tu sangat penting. Jadi kerja beserta doa, sekali dengan doa. Jangan usahakan selesaikan masalah menggunakan kekuatan dan kebijaksanaan kita saja. Okey, yang tu memang perlu. Tapi di samping tu kita diiringi dengan doa. Okey, doa tu sangat penting. Dan kerja kita akan dapat berkat sepenuhnya, insya-Allah. Itu sahaja 4 langkah yang saya share dengan anda pada pagi ini. Dan saya baru siap salat subuh dan belum baca Quran lagi. Dan saya buat video live ni supaya idea ni tak akan lupa. Itu saja pada kali ini. Kalau anda rasa macam video ni bermanfaat, sila amalkan 4 perkara ni. Apply 4 perkara ni dalam semua jenis masalah, masalah kecil maupun masalah besar dan sebagainya. Itu saja. Wassalam.